Ada. Kalau nak PM saya dekat ni, ya, minta dekat grup Telegram. Dan saya kongsi kat situ. Bukannya pasal tu. Kalau nak tahu, anda tahu seluruh dunia. Kalau ini tak ada, kalau trade jadi pun tak jadi reta, sama. Kan? Jadi ni dia. You should spend more kepada your inventory, your belief, ya, yang betul, kepada disiplin anda, anda tuju anda portfolio, ya. Tak nak jadi trader. Nak jadi trader tu orang bekerja, berapa gaji ingat, ya? Tu beza dia. Anda buat bisnes, bukannya anda kena fikir sebagai tokey bisnes, bukannya tukang buka pintu kedai. Trader simple dia. Bos dia anda kata kena sapu sampah depan ni. Masuk kat sini, keluar kat sini. Nak ikut dia. Dia jadi duit, dia tahu hujung bulan dia dapat banyak ni. Itu trader. Sebagai trader, anda buat market analysis, buat benda sama tiap-tiap hari. Come up with model pasaran, market type yang kita tradekan. Kita cuma trade market trending. Apa sistem untuk kita masuk, 3, 7, 11, zigzag, bila berlaku high, bila berlaku low, zigzag, regular, saya dah ulang ni, regular flat dan juga kepada W, X dan Y. 3 shape untuk kita trade. Dan simple entry. Entry jangan susah kan. Letak limit order, letak SL, letak TP, letak alert, buat kerja. Sembang million, bini panggil, weh, buang sampah, kena buang sampah. Okey, tu. Simple entry, complex exit. Bina kekuatan anda daripada ni, ya. Dia tak ada satu semua orang kena, tak ada. So kita ni lain-lain manusia. Jadi untuk tahu apa yang kena kepada anda, you need to know. You need to know apa modal anda, bila masa, apa objektif anda ni, benda ni. Print out benda ni. Print out ini. Apa risk bila anda ambil, anda kena tahu risk anda sebelum letak entry. Bagaimana anda keluar market, tengok chart, anda tengok apa? Bukannya tengok balance turun naik. Itu yang saya selalu tengok. Saya sebab tu susah nak ajak saya lepak. Susah, kecuali orang yang kenal lah. Susah nak ajak saya lepak tau. Kita lepak dengan trader, ramai-ramai. Dia buat apa? Bang, Euro USD naik ke bang? Mana saya tahu? Dia tanya sebatang candle lepas ni. Mana saya tahu? Itu nombor 1. Nombor 2, kalau di tengah float, dia duduk kan 2 jam, tak ada bunyi. Kita pula lepak kan. Kata. Kalau tak ada game bola lah. Kalau ada game bola, saya okey. Saya okey je. Tapi kalau duduk dengan anda tengah tengok chart. Saya tahu anda tengah tengok chart. Anda tengah tengok apa? Balance turun naik. Kalau orang tengok, dia tukar balik chart. Dia tengok apa? Menghadap. Apalah pelik. Nak tengok, bayangkan anda letak duit. Katalah reminder zaman dulu lah. Kita suruh reminder letak. Kita bagi tahu dia apa kita nak. Okay. Kita jumpa dia kat traffic light. Traffic light. Kita jumpa dia tengah main phone. Wih, pergi mana tu? Oh, horn kan. Pergi mana tu? Dia naik MERS, dia naik apa, F400E. Kita bawa motor. Tengok nampak dia, oh, kita bagi duit ke dia. Yang best ni kita bagi duit ke dia. Dia naik MERS, kita naik motor. Bukan masuk motor tak ada duit, tapi masa tu kita memang tengah sakit. Jumpa dia, ketuk, wah, buat apa? Tengah trade account kau ni. Kita nampak dia trade pakai phone. Kita happy lah. Happy lah anda. Nampak dia entry traffic light. Teknik apa tu bang? Teknik traffic light. Astaghfirullahaladzim. Sebab bila kita bagi duit kepada dia, kita harapkan satu suasana profesional, ada researcher dia, adalah chart dia, adalah teknik dia yang dia ikut kan. Tak adalah dia enter traffic light, dia punya tangan lekat macam tu entry. Kita nampak dia pun ambil ikon aku. Faham? Habislah hujung bulan kena block lah aku dalam WhatsApp kan.
Benda-benda macam ni, kita nak orang hormat kepada duit kita, kita hormatlah duit kita. kita nak orang hormat duit kita, kita sendiri, kita buat tak apa pula, orang lain tak boleh. Macam mana tu? Duit kita tu, sama dekat orang dekat kita kan. Itulah benda dia. Jadi bila anda tengok chart, anda tahu apa nak tengok. Ada exiting technique, sama ada guna percentage, time exit, volatility exit. Kalau yang ni adalah, kalau 3711 kena volatility exit. Volatility, iaitu kepada apa? Kepada 1618. Okay. Opportunity. Sistem anda berapa satu entry, berapa pulangan dia. Kita dah cerita ni dalam position sizing model punya webinar. Berapa kali dia trade, apa expertity dia. Maksudnya berapa kali trade dengan berapa pulangan dia per trade. Jadi kita tahu berapa dia boleh bagi. Apa teknik anda tahu. Teknik ni sebulan lebih kurang berapa. Kalau tak tahu lagi, anda kena test. Saya tak tahu kepada teknik anda. Anda kena buat dia. You need to do it. Okay? Position sizing. Ini kata kunci dia. Paling besar dalam satu sistem sepatutnya bukan entry, bukan SOPs. SOP yang besar ni kepada position sizing. Saya kongsikan position sizing model yang ikut dia. Core position sizing model tu, it was a work yang ambil dia, seriously, pakai dia, dan sesuaikan kepada diri anda dari sudut percentage, pakai dia, seriously. Ingat, kita ni manusia lain-lain, tak sama modal, tak sama masa, kita sama kita, adik-beradik pun tak sama, kan? Fokus kepada benda-benda kita kawan, kita tak dapat fokus semua benda. Dua benda boleh kawan. Berapa banyak nak entry dan sistem yang kita pakai. Apa objektif anda? Dua ni boleh sampai tak anda punya objektif. Kalau boleh sampai, ngam dia dan anda pakai dia. Dia tak sampai, tak ngam kita tak pakai dia. Itu dia. Okay? Kenapa? What is your end game? Apa? Nak buat duit. Okay? Nak buat, ya, semua orang buat duit. Duit lebih. Okay. Pakai duit lebih ya. Kalau pakai duit simpanan, bulan ni adalah $50. Itu duit simpanan. You can't think bulan-bulan. Anda bukannya bekerja. Anda melabur kepada sistem. Anda tak dapat fikir bulan-bulan. Anda berniaga tau. Anda tak dapat fikir sebagai pekerja bulan ni berapa boleh dapat. Anda kena fikir jauh sikit. Buatkan belanjawan anda setahun. Berapa return income? Tolak belanja, tolak apa, berapa sebenarnya anda ada. Itu modal yang anda boleh anda kena fikir balik. Nak hanguskan semua, tak hanguskan semua, tu. Buat yang tu, baru tahu modal sebenar. Bila kawan mengajak berniaga, soalan manusia normal tanya, berapa boleh untung? Kalau rugi macam mana? Berapa modal? 3 soalan manusia tanya. Saya sendiri kena macam ni. Trader. Kita tengok dekat Facebook, kita tengok bukan Facebook. Kalau nak tahu sejarah saya dalam currency trading 2006, tak ada Facebook lagi. Saya berniaga kereta, lepas tu cari-cari pasal forex, dah tahu ada, saya masuk berniaga saham. Saya dengarlah pasal forex. Tapi dengar cerita semua tak bagus. Tapi sebab saya duk hantar duit, saya beli kereta dari Jepun, dari UK kan, duk hantar duit. Kadang-kadang exchange rate tak berapa cantik. Kedai sebelah boleh jual lebih murah dari saya. Dia tak ada AP. Saya ada kawalan kepada AP. Dia boleh menggunakan AP itulah. Dan AP tu untung kepada saya. Kalau nak tahu. Kalau nak tahulah. Okay. Dan apa cerita dia adalah kedai yang tak ada AP ni, dia boleh jual murah dari saya. Sedangkan harga kereta tu nak kata dia ada kredit ke, nak kata harga dia murah. Sebab Jepun punya auction, bagi siapa yang tahu ni, kita ada IAUC, kita ada few ni, ada 3 yang besar. Dia orang publish price tu yang orang kata scrut tu kan, yang scrut, tahu tak scrut? SCRUT tu. Nak cek harga kereta, nak cek condition kereta import. Siapa tahu scrut? Ada tak report yang dia dapat tu?
Itu daripada auction house. Tahu kan? Itu daripada auction house. Dekat mana auction house? Auction house tu yang keluar kan. Sama ada yang tinggi, yang F tu brand new. A condition, B condition untuk interior. 1 sampai 6 kan. Lepas tu kita ada R, kita ada S kan. Saya tak tahulah sekarang ni masih pakai yang sama, tapi dulu pakai yang tu. Saya rasa sama. Mileage original, condition dalam, kat mana stress. Itu semua biasa. Kau nak tahu. Yang anda nak tengok skru tu bukannya tengok luar. So kereta tu akan dibuat balik. Akan di touch up balik. So luar tu tak ada apa-apa. Anda tak nak di accident. Mileage Jepun ni kadang-kadang sebab dia highway. Kan kadang-kadang dia orang pakai highway. So to me, kalau kereta tu tak pakai-pakai, dia dah 5 tahun, dia dah 2 tahun, mileage dia tak sampai 2,000, anda kena check balik. Takut kereta tu rosak. Kena faham juga. Kadang-kadang orang cuma tengok mileage. Oh, kereta ni low mileage, beli kan. Tak apa, tu cerita dulu. Okey. Apa saya cerita tadi? Okey. Apa final auction price kita tahu dah. Berapa markup daripada supplier dekat Jepun, kita tahu. Kita tahu. Kalau dia beli banyak ni, ini harga dia. Kalau dia beli banyak ni kereta, berapa million yen, ini harga dia. Kita tahu harga dia. Tapi kenapa dia dapat jual murah dari saya? Bila tanyakan bank, bank pun ceritalah pasal forward. Pasal forward dia, di mana dia ni boleh reserve rate untuk tempoh 2-3 bulan. Kan? Sementara tu dia enjoy rate exchange yang rendah. So, saya pun bacalah apa benda forward rate ni kan. Jumpa forward rate dekat bank, jumpa forex. Jumpa forex kaya saja. Oh, kaya. Tengok kaya. Ni buka, apa, 1,000 of pip. Masa tu English punya website banyak. 1,000 pip. 1,000 pip dalam 3 jam. Kita pun wow, 1 pip berapa puluh. Kira dah kira untung dulu. Ada duit VSS, lepas tu letak 50,000 US dollar. Masa mula-mula cerita VSS kan, takut. Mak, tak ada kerja kan. Tapi bila tengok amount VSS, wish, banyak duit aku. Yalah, kita lepaklah, terimalah VSS. Lepas tu adalah 50 lebih ribu kan, adalah 50,000 ni depo dekat satu broker ni. Terus habis. Turis. Tak ada bajet, tak ada apa-apa, jam degan, kita tak tahu ilmu, tak tahu apa-apa. Tak ada. Ni benda dia. Tak sampai 2 minit. Tak sampai seminit rasanya. Pergi kat rumah, pergi light pokok kat belakang. Dulu sokok. Pergi dekat kitchen, pergi depan lincin. Bukan lincin. 24 sen tinggal. Akaun tu 24 sen tinggal. 50,000 US dollar tinggal 24 sen. Ambil pokok, pergi belakang sebab lighter hilang. Dapur kan. Pergi depan, tengok laptop, lincin. Faham tak? Licin, akaun licin, tak ada duit. 24 sen. Nak withdraw benda. Tak tahu ada NFP. Mana tahu. Tahu NFP. Tapi ingat apa benda ini. Sebab saya trade saham. Jadi saya tahulah pasal NFP. Tapi tak tahulah dia impact kepada, tak tahu pun saya ada entry. Yang best dia, sebab kita buka MT4 kan. Bila dia download MT4, masa tu MT4 baru lagi tahun 2006 MT4 baru lancar. Tapi saya pilih broker tu. Banyak broker menyediakan bukan MT4 pada waktu tu. Anda boleh tengok sejarah MT4 ni. Banyak broker dia sediakan platform dia sendiri. Saya tak dapat sebut broker ni lah, tapi kita buat kat XM. Jadi kita di XM dia broker ni dia ada bagi MT4. Satu saya pilih dia. Tu je. So, pernah dengar MT4 ni, pernah dengar. Metakode, pernah dengar lah Metakode. So, saya pun pergilah buka, letak duit. Legit, dia tak tipu. Lepas tu, letak ni, bila download MT4,
Kita tengoklah new order. Tekan macam mana nak guna. Tekan. Not enough money dia kata. Not enough money. Benda RM50,000 nak. Apa benda lah aku buat ni. Pergi dapur, naik okok, pergi depan, hilang. 24 sen tinggal. Habis. Rupanya ada entry. Mana tahu. Saya niat buy ke sell. Kalau saya betul, saya rasa 1 juta dalam tu. Dulu NMP tak ada lah dia 30, 50 pip. Dulu tak ada. Dulu 200, 300 pip dulu. Kalau ada tu, kaya. Sekali entry. Tak tahu pun ada entry. Tu dulu. Tu cara saya, kau nak tahu. Memang buta segala-galanya. Memang tak tahu. Tekan, not enough money. Pergi belakang, pergi depan 24 sen. Tak ada dah. Mana yang bawah tadi kan tak ada. Itulah dia. Jadi, dia bukannya pasal tu. Yang saya nak ceritakan ni adalah ni. Anda punya persiapan mentally, anda punya kalau jadi macam mana, kalau tak jadi macam mana. Ni berniaga. Saya buat mistake tu lah. Dia berapa lama saya tak boleh katakan esok, saya tak boleh katakan setahun, saya tak boleh katakan 5 tahun memang. Saya tak boleh katakan tu. So kalau saya tanya, pandai entry tak? Memang. Pandai tak trading? Semua orang pandai trading. Betul tak? Kalau setakat Twitter entry, semua orang pandai entry. Betul tak? Dia bukan pasal tu. Selagi mentality anda nak trade, anda akan gagal. Saya bagi tahu direct kepada anda. Anda akan gagal. Saya jamin anda gagal. Tapi kalau mentality anda buat bisnes, yang saya ceritakan ni plan bisnes. Plan bisnes. If you have the right mentality, then it can happen 1 month, it can happen 1 week. Sebab dalam kelas, dalam satu classroom tu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sederhana. Jadi kita tak dapat nak katakan, oh 5 tahun, oh setahun. Tak ada. Faham kan? It all depend on you. It all depend on you. Having the right mindset. Having the right mindset. Ingat dalam webinar 1 apa saya katakan? List down anda punya kepercayaan. Ada buat tak? Saya sampai hari ini, sejak 2011, sampai hari ini, tiap Sabtu, Ahad, depending kepada jadual saya masih tulis benda tu. Saya tulis tangan benda tu. Kepercayaan. I repeat it. Ada tak buat video daily, vlog anda tiap hari 2 minit? If you are doing this, then you are doing it. I mean, you are putting an effort, but I don't think adalah seorang dua yang saya tahu. Then it's not about consistency income. Sebab tak ada orang nak consistent income. Orang nak income banyak. Siapa nak consistent income? 5 tahun konsisten. Buat apa? Saya nak gaji banyak. Betul? It all consistency of you. Apa anda buat hari-hari. Faham? The consistency is from you. What you do daily. Tak ada bisnes setiap bulan dapat 5-10% kecuali anda buat kontrak. Itu pun bil air, bil elektrik, lain-lain. Ada staff, ada MC, kena bayar ubat dia, lain-lain. Kan? Mana ada setiap bulan dapat. Tapi trader suka berapa? Sebulan dapat berapa, bang? Apa pelik? Anda pergi 7E, anda tanya, kedai ni dapat berapa setiap bulan? Dia pun tak tahu. Kan? Jadi benda macam ni, but what you know secara average. Your system dapat berapa. You need to know all this dalam bisnes anda. You need to know all this. And then you consistently, benda buat konsisten hari-hari. If you've been following the webinar, anda faham. Saya punya cerita sama je. What I'm telling you guys, dari dulu sampai sekarang, benda sama je. Faham? Okay? So, it all come back coming. Apa yang saya ceritakan ni, what you need to do. Why you take plan. Your objective, barulah cerita tengok dekat chart. Ini tak nak entry kat mana. Adalah cerita entry depan-depan kali kita dah cerita nak entry. Kenapa anda trade? Oops.
check performance, all this thing dalam expectancy table, semua ni kena buat benda ni. What is the correct position sizing, this one. Yang ni saya sebut tadi, core capital protection. This is another very important element dalam anda punya ni. Tolong pakai dia. Trade kecil-kecil dahulu. Trade kecil-kecil. Kan? Masalahnya yang kita selalu dengar lah, account MC. Kalau kita sebut MC lah dalam financial market sebenarnya, siapa call anda? Syamsul, bila kita sebut MC kan, siapa call anda? Tahu tak apa MC tu? Siapa call anda? MC tu margin call. Tahu tak? Bukan sebab full margin. Bahasa betul dia bukan MC. MC tu orang call suruh anda depo balik untuk pastikan modal anda dapat dapat menampung jumlah drawdown supaya akaun anda tak burst. Itu MC. Dalam kita, bila yang kita sebut tu bukan MC, SO, stop out. Stop out bila margin anda tidak cukup untuk menampung position anda. Itu stop out. Jadi bahasa betul dia adalah stop out. Cerita dia, you can have many stop outs. Dan anda bukannya mengurus akaun orang lain. Anda mengurus akaun anda sendiri. The thing is, berapa sebenarnya equity anda? Berapa sebenarnya equity anda? Kalau anda bisnes, benda yang anda perlu tahu yang pertama, berapa sebenarnya modal? Jangan jenis yang hujung bulan ni adalah $10, hari ni adalah $10, tadi aku terima gaji adalah $30. Kalau itulah cara anda bisnes, minta maaf, itu tak jadi. Anda ambil siapa-siapa, tunjuk pada saya dia boleh buat benda tu. Tak ada. Saya kat XM saya tahu lah. Yang kat Facebook tu, saya tahu. Tak ada. Yang kisah sekali-sekala adalah yang tu 5-6 hari dia SS kan. Tapi cerita betul dia. Tak. So what you do is, anda kena, bila berbisnes, setiap business person, anda kena tahu apa modal anda. Bila anda tahu modal anda, baru anda tahu kemampuan anda untuk berniaga. Kan? Jangan ada modal 100, pintu besi, pintu depan kedai pun pintu emas, mana cukup. Hutang nak bayar dia, kena cukup. Kan? Benda-benda macam ni lah, bila anda tahu modal anda, baru anda fikir berapa banyak sanggup rugi. Berapa hari kedai aku, kalau tak ada income, berapa lama yang boleh tahan? Faham? Manusia, soalan yang manusia tanya. Jadi manusia. Saya lain tak ada besar. Untuk trading ni jadi manusia. Jadi manusia normal. Faham tak? Jangan jadi lain. Tamak. Kan? Dia tamak untuk. Tapi ada cara dia nak tamak. Bila anda ada untung, baru nak tamak. Barulah nak ambil risiko besar. Sebab itu ada position sizing model ni. Bila anda dah ada keuntungan, bila masih tak jadi, trade kecil-kecil. Bila sistem anda membaca market, anda nampak, oh dah cantik ni. Dah cantik. Dan barulah ada duit lebih. Dan barulah besarkan, tambah pekerja. Barulah pergi renovate. Jangan duit loan dapat untuk renovate rumah. Faham? Ni satu lagi. Semua lot size buka euro USD. Satu lot buka euro GBP. Satu lot stop loss 30 pip. Mana belajar benda tu? Mana ada? Anda kena tengok berapa. Mana ada semua stop loss 30. Itu trader malas tau. Dia dua je. Malas atau dia tak tahu. Dua je. Stop loss 30 pip. Depo 1000. Buka 0.1 lot. Stop loss 30 pip. InsyaAllah tak MC. Pernah dengar benda tu? Itu antara statement mengarut. Direct saya bagi tahu. Mengarut. Salah sama sekali. Saya jarang gunakan kataan salah ni. Van Dijk injured. Salah tak injured. Cerita dia, anda kena ada tool technical selain daripada entry. Kat mana SL? Kat mana TP? Jangan main semuanya 30 pip. Mana sama?
Kalau anda tahu apa itu ATR, average true range, kan? Range pergerakan dalam market tak sama untuk setiap pair. Itu satu. Macam mana kita letak semua stop loss 30 pip, 60 pip? Yang famousnya H1 50 pip, H4 100 pip. Mana? Kat mana belajar tu? Itu salah. Itu salah sama sekali. Tak ada. Anda kena ada tool technical. Anda nak gunakan moving average, Bollinger Band. Saya gunakan Fibo. Dia mesti ada technical tool. Dia bukannya semua sama. Sebab market tu tak sama. Faham? Pergerakan tak sama hari ke hari. Volatility, momentum tak sama. Jadi anda kena ada technical tool. Kalau tak ada, pakai apa yang saya tunjukkan. Kalau ada, mantapkan dia. Macam mana nak ambil TP? Ada entry. Tiba-tiba ada entry, ada BE. SL tak ada lah kalau dah ada BE kan. TP tak ada. Lepas tu kita hari 5 minit sekali tengok chart. Kalau itu anda pernah buat, tolong. That's not the way. That's not the way. Yeah? Because the moment anda letak entry, anda kena tahu initial stop, initial profit. Yeah? Kat mana anda nak. Dan baru tahu apa risk reward. Kalau tak ada benda tu, macam mana kita nak tahu risk reward? Jadi gunakan kalkulator macam ni, kira berapa position sizing, bila dah ada tempat, berapa lot yang sesuai, ya, pakai. Tugas trader cuma ikut rule. Buat benda sama, ulang. Letak, tak payah buat ni, pakai anda punya phone buat video log. Ya. Baru anda tanya macam mana nak sampai, nak konsisten. Baru tanya soalan ni. Boleh, Rimon? Nak berjaya, baru, dah buat benda ni, barulah anda tanya soalan tu. Kan? Kalau tak bergerak lagi, 15 tahun pun tak jalan. Kita buat webinar 6 jam sehari pun tak jalan kan. Jadi dia kena buat. Itu je. Okay. Trade plan, trade review, dan anda tengok diri anda. Because all this adalah anda. Bukan Zul, bukan Helmi, bukan XM, bukan broker ni, bukan broker C, bukan Trump, bukan apa. It's all about you. Trading is a lonely business. Anda seorang. Okay. Invest dalam trading. Anda tahu duit ni nak pergi mana, kalau jadi, kalau tak jadi nak pergi mana kan. Anda ada something yang hala tu lah. Ada something yang anda nak buat. Okay. Kita dah cerita benda ni banyak kali. So ada banyak position sizing yang ni jangan pakai. Pakai yang depan tu dulu. Fahamkan yang depan tu dulu. For position sizing model. Yang belakang ada banyak. Dalam nota ni ada banyak. Balancing. Okey. Jadi ikut kita punya webinar pada malam nanti bersama Helmi pada jam 8 dan saya sekali lagi pada jam 9. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Move now. Bila nak start ni bang? Sekarang. Yeah? Don't put money. Anda lihat kepada diri anda dulu. Yeah? XM tak suka kalau saya kata jangan letak duit. XM sebagai broker, income dia daripada trading anda kan. Saya sebut apa? Kawal jumlah lot. Kan? Tak suka, broker tak suka. It's all about you. Mindset sebagai business person, bukan sebagai trader. Then, after that baru anda bina. Ini tak belajar kat mana entry. Tapi anda tak belajar macam mana anda kawal diri. This is the most important thing. Boleh? Okey, jadi bersama lagi pada sebelah malam nanti. Topik sebelah malam nanti is a bit heavy. Kita ulang sikit kepada apa yang kita cover malam tadi. Pada petang ini. Iaitu musuh tersembunyi menunjukkan musuh dagangan terbesar anda. Malam ni kita akan sebut a bit of portfolio. Kita ulang sikit apa yang kita cover dalam pusingan yang lepas. Bagaimana anda melihat currency trading as part of your investment portfolio sebagai satu hedging tool ataupun sebagai satu your main variable instrument tool. Okey, dan mana pergi dia. Jadi malam ni kita sambung balik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti. Terima kasih semua.